من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Azza wa Jalla kita dapat bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini sekali lagi untuk kita meneruskan kuliah kita. Moga-moga insya-Allah kita berada dalam suasana yang diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini saya ingin membicarakan tajuk bebas dari khurafat ataupun merdeka dari khurafat. Gabungan daripada dua isu bulan Ogos ini iaitu isu kemerdekaan. Yang pertama, sekarang ni juga kita berada dalam bulan Safar. Bulan Safar iaitu isu yang berkaitan dengan Safar, iaitu khurafat yang berada dalam bulan Safar. Jadi, tajuk kita merdeka daripada khurafat. Baik, pertama sekali, kalau kita lihat dalam konteks isu khurafat pada bulan Safar, setiap tahun akan berlaku pemahaman yang pada hari ini kalau kita tengok makin berkuranglah nak bandingkan zaman-zaman dulu pemahaman terhadap kesialan yang berlaku pada bulan Safar. Zaman-zaman dulu lagi teruk. Mereka yang mandi Safar, mereka yang buat upacara khusus tentang Safar dan berbagai lagi. Tapi Alhamdulillah setelah usaha yang dilakukan secara berterusan oleh para alim ulama dan para ilmuwan yang berjaya sikit demi sedikit menghapuskan kepercayaan khurafat pada bulan Safar, yang tinggal hanyalah sakit-sakit sahaja kepercayaan tersebut. Namun begitu sesuatu yang mengecewakan bila mana beberapa ketika setahun dua ni timbul kembali isu ini, iaitu anjuran untuk melaksanakan mandi Safar. Ini satu anjuran yang sangat-sangat bercanggah dengan agama kerana mempercayai kesialan bala yang diturunkan oleh Allah pada bulan Safar, dengan menganggap bahawa bala yang turun itu bala kita sebut sebagai kalau disebut juga bahawa pada hari Rabu yang terakhir pada bulan Safar akan turun beratus ribu bala. Dan ini sesuatu perkara yang kita lihat bercanggah dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Dan kepercayaan pada bulan Safar ni sebenarnya ia merupakan satu kesinambungan daripada apa yang berlaku pada bulan jahiliah, pada masyarakat jahiliah dulu kala. Orang Arab dulu ni bila mana mereka nak keluar rumah, terutama pada bulan Safar, sebab bulan Safar ni biasa mereka bermusafir. Lalu mereka keluar rumah. Waktu nak keluar rumah itu dia akan dilihat. Dia pakai burung. Dia lepaskan burung, dia tengok burung tu terbang sebelah mana. Kalau burung terbang sebelah kanan, sebelah atas, maka itu merupakan satu petanda yang baik untuk diikuti. Maka dia musafir. Dia keluar bermusafir pada ketika itu dengan anggapan bahawa ianya satu permusafiran yang baik. Tetapi kalau dilepaskan burung, tiba-tiba burung terbang sebelah kiri atau terbang ke bawah, maka itu petanda yang tidak baik ataupun petanda yang sial. Jangan meneruskan perjalanan, kelak nanti akan berlaku sesuatu yang tak diingini. Ini kepercayaan khurafat yang berlaku pada zaman jahiliah. Tetapi malangnya, ianya diteruskan berlaku pada zaman sekarang, cuma dalam konteks berbeza.
Kalau orang Arab jahiliah melihat kepada objek burung, orang Melayu melihat kepada objek biawak, ular. Jadi dari sudut pahamannya sama. Cuma objeknya berbeza. Orang Melayu juga melihat pada objek pantai. Kita sebut mandi pantai itu. Pesta pantai atau mandi safar di tepi pantai. Kalau maknanya, kalau dikurangkan sikit pun, dia tak buat di pantai, tetapi dibuat di rumah. Tak mandi pun, dibuat air penawar. Jadi, salah buat air penawar. Memang air penawar tak salah. Tapi yang salahnya ada kepercayaan. Kepercayaan bahawa seolah-olahnya bulan Safar itu bulan yang membawa kepada kesialan. Lalu dibuatlah air penawar. Jadi, bukan isu air penawar tersebut, tapi isunya adalah isu bulan Safar. Isu kepercayaan khurafat pada bulan Safar. Dan ini sesuatu perkara yang sepatutnya dihapuskan langsunglah, sebab ia bercanggah dengan hadis Nabi yang Nabi sebut, la udwa wala tiyarata wala safara, tidak ada penyakit yang berjangkit, tidak ada sial pada burung, dan tidak ada sial pada bulan Safar. Jadi disebut dengan jelas dalam hadis Nabi SAW tentang amalan-amalan khurafat yang dilakukan itu supaya ditinggalkan. Kerana kita kena meletakkan bahawa segala manfaat, segala mudarat itu hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan tidak boleh memberi mudarat dan manfaat kepada kita. Macam orang percaya hari Selasa. Hari ni hari Selasa tu, perempuan. Ada orang percaya hari Selasa, jangan, tak boleh buat apa ni, hari yang sial ni. Nak berubat pun tak boleh kalau hari Selasa. Macam-macam kepercayaan-kepercayaan. Kan? Jadi kalau macam tu, hari Selasanya hari yang dianggap sebagai tasya'um, hari yang pesimis. Ini tidak ada dalam ajaran Islam yang seumpama itu. Jadi perkara-perkara khurafat ini kalau dibiarkan, walaupun satu ketika dia pernah subur, kemudian dia tenggelam, sekarang ni dia nak kembali subur balik, nak disuburkan oleh golongan-golongan tertentu. Jadi maknanya kita perlu bendung perkara ini. Kerana kita mengetahui bahawa kita kena meletakkan kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar keyakinan. Sebab Allah sahajalah yang boleh memberi manfaat. An-nafi' ad-dar, Allah Taala bagi manfaat, Allah Taala yang bagi mudarat. Sebab sepatutnya sesuatu kalau nak minta lain Nabi suruh kita berdoa memohon kepada Allah, Tuhan yang boleh memberi manfaat dan mudarat. Mohon pada Allah setiap pagi dan setiap petang untuk melindungkan diri daripada sebarang kemudaratan, bukan dengan kita percaya dan melakukan ritual-ritual tertentu yang tidak ada kaitan dalam ajaran Islam. Sebab itu antara doa yang diajar oleh Nabi SAW yang bersumberkan kepada hadis yang sahih, iaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Dibaca 3 kali pada waktu pagi, dibaca 3 kali pada waktu petang, insya-Allah dia akan diselamatkan oleh Allah Taala daripada sebarang kemudaratan. Hari ini orang lakukan lagi zikir ini supaya mudah dihafal. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Itu doa dia dengan kita menghayati makna dia. Bismillahilladzi, dengan nama Allah yang la yadurru ma'asmihi syai'un, tidak akan memberi mudarat
apapun, sesuatu pun di atas nama Allah. La yadurru masmin syai'un fil ardi wala fis sama'. Di atas muka bumi maupun di langit. Tidak ada sesuatu pun boleh mudarat. Dengan nama Allah tidak ada sesuatu pun yang boleh bagi mudarat, sama ada di bumi ataupun di langit. Wa huwa sami'ul alim, dan Allah lah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi permohonan itu hendaklah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang penentu kepada manfaat maupun mudarat. Bukan dengan menunjukkan mudarat itu atau manfaat itu kepada perkara-perkara yang melibatkan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu kita sebut tadi kita belum merdeka. Merdeka lah arti kata bebas. Bebas daripada jahiliah. Merdeka ni hari ni bulan kemerdekaan biasa dibincang dalam konteks merdeka dari sudut tanah air. Ya, kalau tengok bebas kita ni, kemerdekaan tanah air ini merujuk kepada bebas daripada cengkaman penjajah. Beratus tahun penjajah menguasai tanah. Start daripada tahun 1511 dengan kedatangan Portugis di Melaka. Seterusnya pada tahun 1624 apabila disusuli dengan Belanda, Holland. Kemudian disusuli dengan British, orang putih. Kemudian disusuli dengan Jepun. Kemudian patah balik orang putih. Sehinggalah tahun 1957 negara Malaysia ni mendapat kemerdekaan. Setelah hasil khazanah bumi kita diangkut balik. Diangkut balik terutama oleh golongan British. Jadi, sebab itu kalau kita lihat hari ini, banyak manuskrip Melayu berada di sana. Sedangkan apa kaitan dengan mereka, dengan manuskrip Melayu? Semua itu hak orang Melayu. Tetapi rupa-rupanya bila mana mereka datang ke sini, maka mereka mengambil segala khazanah. Bukan sekadar khazanah bumi seumpama biji. Biji timah, zaman dulu ni biji timah banyak. Di Kuala Lumpur, di Taiping, dan berbagai lagi. Bukan sekadar mereka bawa balik hasil-hasil begitu, hasil getah, sebagainya. Tetapi mereka juga bawa balik hasil-hasil keilmuan. Manuskrip yang begitu banyak. Hasil-hasil tulisan para alim ulama. Mereka balik ke tempat mereka, tempat ke di library mereka. Jadi, sepanjang daripada tahun 1500 sampailah kepada 1957 yang menyaksikan selama 400 tahun lebih, 450 tahun penjajahan yang berlaku. Lalu alhamdulillah apabila kita mencapai kemerdekaan, yang kemerdekaan itu sebenarnya kalau kita lihat diperjuangkan oleh para alim ulama, dipelopori oleh alim ulama, pejuang-pejuang kemerdekaan. Yang dulunya kita tahu sejarah ditulis oleh orang barat, oleh orang putih, oleh R.O. Winstead sebagai contohnya. Maka mereka menggambarkan bahawa pejuang-pejuang itu seumpama Datuk Bahaman, Tok Gajah, Mak Kilau, Datuk Maharaja Lela dan pelbagai lagi. Mereka itu dianggap sebagai pemberontak dan juga pengkhianat. Tapi sebenarnya mereka itulah pejuang-pejuang. Maka alim ulama berada di barisan hadapan untuk memperjuangkan supaya dibebaskan tanah air, dibebaskan bumi Malaysia ni, telah Melayu ni daripada cengkaman penjajah. Sebab itu kalau kita tengok dari sejarahnya, hatta para alim ulama terdahulu, mereka turut berjuang. Antaranya yang kita kenal, yang familiar, kita dah baca kitab-kitab mereka. Syekh Daud Fatani, Syekh Muhammad Arsyad Banjari, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Sebagai contoh, Syekh Muhammad Arsyad Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Beliau merupakan seorang tokoh sufi yang sangat hebat. Buku beliau yang terkenal adalah Hidayatus Salikin, Sairus Salikin, yang merupakan adaptasi daripada kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah,
Jadi, Syekh Abdul Samad Palembani ni, dia ni orang tasawuf, orang sufi. Tapi kadang-kadang kita hari ni bila sebut sufi atau tasawuf ni, kita terbayang orang yang beruzlah, orang yang buat hal dia sendiri. Sebab apa? Sebab hari ni kadang-kadang orang yang mendakwa dia itu tasawuf, dia melakukan sedemikian. Sedangkan itu bukan tasawuf pun, itu adalah kebatinan. Tasawuf yang sebenarnya, dia turun jihad di jalan Allah Ta'ala. Seumpama Syekh Abdul Samad Palembani. Walaupun ketika itu beliau berada di Mekah, Madinah, 35 tahun menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Tetapi apabila mendengar satu ketika Siam menyerang Kedah waktu itu, petani Kedah, maka dia berlayar dari Mekah turun balik ke tanah Melayu. Semata-mata untuk mempertahankan tanah air daripada cengkaman Siam waktu itu. Lalu dia bersama-sama dengan tentera-tentera ataupun pejuang-pejuang orang Melayu waktu itu, yang mana mereka sangat sayangkan, cintakan tanah air. Mereka berjuang bersungguh-sungguh. Dan antara batalion yang dikepalai oleh Syekh Abdul Samad Palembani yang sangat digeruni oleh Raja Siam. Sehingga kan Raja Siam memerintahkan khusus untuk dibunuh dan dipenggal kepala Syekh Abdul Samad Palembani. Dia nak dibuktikan bahawa betul-betul Syekh Abdul Samad Palembani itu dibunuh. Sebab dia sangat takut, sangat gerun. Begitulah aura para alim ulama yang berada di barisan hadapan dalam perjuangan membebaskan tanah air. Lalu Siam ini dibantu oleh British. Kalau ikut kekuatan yang ada pada orang Melayu pada satu ketika, memang Siam akan kalah dengan mudah. Bahkan umat Islam akan menguasai sampai ke petani. Ya, hari ini petani sebahagian daripada wilayah umat Islam. Sebab tu sampai hari ini kalau kita tengok mereka bercakap Melayu, mereka tak cakap Siam. Sebab mereka memang orang Melayu pun. Jadi, tapi Siam ni mereka mendapat pertolongan daripada British. Itu. Jadi, British bersekongkol juga. Maka dengan sebab itu, kalau kita lihat dalam peperangan tersebut, memang antaranya Syekh Abdul Samad Palembani dia attack dengan secara khusus. Akhirnya, beliau syahid. Beliau syahid. Dan sebagaimana kehendak Maharaja Siam itu dipenggal kepalanya. Maka boleh dia syahid, maka penggal kepalanya, dibawa kepalanya ke Bangkok untuk dipersembahkan kepada Maharaja Siam sebagai bukti yang mereka itu telah membunuh Syekh Abdul Samad Al-Palembani. Manakala badannya dikebumikan di satu kampung di Bantrak, di Cenak, di Petani. Cenak di Petani. Jadi, kita lihat bagaimana beliau syahid. Dan kalau kita tengok Syekh Abdul Samad Al-Palembani ni, beliau merupakan, kita kata kalau macam saya sebut tadi, ahli sufi lah. Ahli sufi Nusantara. Sebab tulisan beliau Hidayatul Salikin itu adalah adaptasi daripada kitab Bidayatul Hidayah oleh karya Imam Al-Ghazali, yang mana beliau tulis tahun 1778. Begitu juga kitab Syarul Salikin yang diadaptasi daripada Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Dan Syekh Abdul Samad Palembani ni, sedikitlah kita cerita pasal tokoh ini supaya kita lebih mengenali pejuang-pejuang ni yang sanggup berkorban dan syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, memperjuangkan tanah air itu untuk membebaskan daripada cengkaman-cengkaman musuh pada ketika itu. Jadi Syekh Abdul Samad ni, bapa dia nama dia Syekh Abdul Jalil. Syekh Abdul Jalil. Keturunan Syekh Abdul Samad ni dia berasal dari Yaman lah. Itu keturunan asal. Macam kita orang Melayu juga, Amai juga yang keturunan Yaman ni. Daripada Hadramaut ni. Jadi, disebut dalam sejarah bahawa ayah pada Syekh Abdul Samad itu Syekh Abdul Jalil. Dia dari Yaman, dia menuju ke Nusantara untuk berdakwah.
Itu orang Yaman banyak datang ke Nusantara masuk Malaysia. Dan pada ketika itu Syekh Abdul Jalil telah ditemukan dengan putera Sultan Kedah, iaitu Tengku Muhammad Jiwa ataupun Sultan Mak Jiwa lah, pada tahun 1700 lebih. Jadi Tengku Muhammad Jiwa ni telah menjadikan Syekh Abdul Jalil sebagai guru. Ulama-ulama apa kita kata istana-istana dulu memang sangat mementingkan hal ini. Bila jumpa tok-tok guru, alim ulama ni, mereka akan jadikan sebagai tempat rujukan. Setelah Sultan Mak Jiwa ditabalkan sebagai Sultan Kedah pada tahun 1710, Syekh Abdul Jalil telah dilantik sebagai mufti Kedah. Ni bapa Syekh Abdul Samad ni. Arak Yaman. Jadi mufti Kedah. Dan Syekh Abdul Jalil ni, dia kahwin dengan Radin Ranti, seorang gadis Palembang lah. Dia juga kahwin dengan orang Palembang. Maka lahirlah Syekh Abdul Samad Palembani. Palembani ini merujuk kepada Palembang. Sebab Syekh Abdul Jalil ni, dia perkahwinan yang pertama beliau dengan Wan Zainab binti Datuk Seri Maharaja Dewa di Kedah. Dan dia ada anak lah, Wan Abdullah dan juga Syekh Wan Abdul Qadir. Dan Syekh Wan Abdul Qadir ni dilantik sebagai mufti Kedah setelah Syekh Abdul Jalil meninggal dunia. Dan ulama-ulama dulu kan mereka merantau kan, pergi merata. Kalau kita tengok di Kemboja, saya banyak terlibat di Kemboja ni, saya tengok satu kumpulan yang Muslim, etnik Ciu, adalah daripada percampuran, masa tu itu orang Jawa lah, datang untuk berlayar apa semua menega berkahwin, maka lahirlah keturunan Islam kat situ. Jadi antara perkahwinan kedua Syekh Abdul Jalil ni adalah dengan seorang gadis Palembang, lahirlah Syekh Abdul Samad Palembani. Jadi bapa Syekh Abdul Samad ni memang mufti Kedah. Memang mufti Kedah. Waktu walaupun dia disebut Syekh Abdul Samad Palembani, Palembang, ipak dia duduk Kedah. Kan? Dan juga begitu juga abang dia lah Syekh Wan Abdul Qadir dilantik sebagai mufti Kedah. Abang satu ayah lah, abang kepada Syekh Abdul Samad, dilantik sebagai mufti Kedah setelah ayahnya Syekh Abdul Jalil meninggal dunia. Jadi Syekh Abdul Samad ni dihantar ke Petani untuk berguru dengan Syekh Wan Abdul Rahman Pauhbuk ataupun Tok Perubuk bin Syekh Wan Abdul Mubin. Jadi sebenarnya dua orang tu lah, dua orang adik ni, Syekh Abdul Samad dan juga Syekh Abdul Qadir, mufti Kedah tu lah. Mereka ni belajar di Petani, itu dia. Orang dulu ni dia akan fokus pada pembelajaran awal dari sudut pengajian. Kemudian ayah mereka ni, Syekh Abdul Jalil, hantar kedua-duanya belajar di Mekah dan di Madinah. Waktu itulah kalau kita lihat, ketika mana berada di Mekah dan Madinah itulah Syekh Abdul Samad ni, dia akrab ataupun dia rapat dengan Syekh Daud Fatani, yang terkenal dengan kitab-kitab beliau. Sampai sekarang kita membaca ataupun menelaah kitab-kitab Syekh Daud Fatani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Rahman Batawi, Syekh Abdul Wahab Bugis. Dan dikatakan bahawa Syekh Abdul Samad paling rapat dengan Syekh Daud Fatani kerana mereka bersahabat sejak daripada kecil lagi, ya, iaitu sebanyak menuntut di mana? Di Petani lagi. Jadi Syekh Abdul Samad Palembani ni, dia sentiasa mengambil berat hal ehwal Nusantara walaupun telah berada lama di Mekah, 35 tahun di 30 tahun di Mekah, 5 tahun di Madinah. Dan waktu itu Nusantara ini bergelut dengan serangan penjajah. Yang kita tahu bahawa kalau di Indonesia jatuh ke tangan Belanda, Patani jatuh dalam serangan Siam tahun 1785. Jadi Syekh Abdul Samad ni ditulis surat. Nak tanya keadaan. Dia tulis surat ke Jawa, tapi puak-puak Belanda ni dia pintas. Dia rampas surat-surat tersebut.
Tujuan dia nak bagi sokongan dan memberi semangat terhadap jihad menentang penjajahan kufar pada ketika itu. Nak memerdekakan. Maknanya dia amat prihatin. Dan sebab itu antara karangan Syekh Abdul Samad Falimbani, dia menghasilkan satu karya berjudul Nasihatul Muslimin wa Tazkiratul Mu'minin fi Fadail Jihad fi Sabilillah wa Karamatul Mujtahidin fi Sabilillah. Itu antara karangan Syekh Abdul Samad Falimbani. Dia kata apa? Dia buat satu karya berjudul Nasihat kepada orang Islam dan juga tazkirah kepada orang beriman tentang fadilat berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum tercetusnya perang antara Kedah dan Patani menentang Siam, sebab dulu Patani dan Kedah ni satu negeri lah, orang Melayu kan. Sebelum tercetusnya untuk melawan Siam, Syekh Abdul Samad Falimbani yang berada di Mekah, dia telah menerima surat daripada saudaranya lah, abangnya, iaitu Syekh Abdul Qadir bin Syekh Abdul Jalil Al-Mahdani, Mufti Kedah, yang memaklumkan bahawa akan berlakunya perang jihad mempertahankan Islam dan tanah air bagi Kedah dan Patani. Jadi oleh kerana kita sebut tadi Syekh Abdul Samad ni orang yang sangat cinta terhadap perjuangan, terhadap jihad. Jadi panggilan jihad di Patani ni, dia datang. Walaupun waktu tu ada dua lah. Patani pun bergelut, di Jawa, di tanah Jawa pun bergelut juga untuk melawan dengan Belanda. Tapi dia nampak bahawa di sini keperluan lebih utama. Mungkin juga sebab kecintaan beliau pada bumi Patani lah, tempat lebih utama lah. Sebab beliau ni memang belajar di Patani. Ya, kemudian Syekh Muhammad Abdul Samad Falimbani ni, dia pun pulang ke Kedah. Baliklah, berlayar daripada Mekah. Ni sedikit nak cerita pejuang-pejuang kemerdekaan ni. Sejak zaman dulu lagi ni. Dia pun balik ke Kedah. Dia diangkat sebagai panglima perang. Dulu ulama diangkat jadi panglima, ketua perang. Dan mereka bersama-sama terus mara bersama Angkatan Kedah, Patani, Aceh, Kelantan, Terengganu. Semua bersatu. Perang yang disertai oleh Syekh Abdul Samad. Yang merupakan antara perang yang paling besar gabungan Kedah dan Patani. Banyak dua kali, 1831, 1838. Jadi, kita tengok bagaimana Syekh sebenarnya, kalau kita lihat dia pergi Mekah selepas kejatuhan Patani 1785. Dan kemudian waktu itu ramai juga ulama-ulama Patani yang berhijrah lah, hijrah ke Tanah Melayu lah, ke Terengganu dan sebagainya. Dan waktu di Mekah, Syekh Abdul Samad Falimbani ni, dia baik dengan Syekh Dr. Fatani. Sebab apa? Sebab kita disebut oleh para ahli sejarah mereka berkawan sejak daripada kecil. Jadi daripada kes itu dapat dipahamilah bahawa Syekh Abdul Samad Falimbani ni dia syahid di Patani dalam perang 6 bulan bermula 1831 dan berakhir 1832. Tapi cara tepatnya tak dapat dipastikan lah. Lebih kurang macam tu lah. Makna dia syahid waktu itu. Ketika itu usia beliau sudah melebihi 100 tahun. Dan 100 tahun cuba kita bayangkan. Masih lagi mengepalai ketenteraan perjuangan jihad. Dan ada yang menyebut bahawa Syekh ketika itu berzikir dan bertasbih sebagai senjata dan perisai umat Islam dalam medan perang. Dalam medan tasbih, sentiasa berzikir, sentiasa apa hebat kata di dalam menentang musuh pada ketika itu siap tanpa rasa bimbang dan rasa gerun. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jadi kita lihat itulah
keadaan yang berlaku, bagaimana pejuang-pejuang jihad yang dilakukan, dan akhirnya Syekh Abdul Samad Falimbani dibunuh dan kepalanya dipancung, dibawa ke Bangkok untuk dipersembahkan kepada Maharaja Siam sebagai bukti kematiannya lah. Dan dikatakan kuburnya itu dijumpai oleh pengkaji sejarah di Petani di Mukim Jenung, Cenak, berhampiran dengan Pondok Banterap, itu yang dinukilkan. Jadi apa kita nak sebut adalah tentang perjuangan kemerdekaan itu adalah dipelopori oleh golongan ulama-ulama yang akhirnya mereka itu dinobatkan ataupun difitnah dengan pemberontak lah, kan, pengkhianat lah oleh golongan orang putih lah. Sebab mereka pada ketika itu mereka menjajah. Jadi pada hari ini kita lihat, bila mana kita mencapai kemerdekaan, kita bukan sekadar melihat bebasnya tanah air daripada cengkaman musuh, tetapi satu perkara yang perlu diberi perhatian juga adalah mesti kemerdekaan itu dalam konteks bebas tanah air daripada sebarang unsur-unsur jahiliah. Mesti kita sayang negara kita, kita cinta negara kita, maka kita tidak suka ia dicemari dengan perkara-perkara jahiliah yang para ulama dulu telah membanterasnya. Maka tak sepatutnya pada hari ini, dengan kemerdekaan yang dikecapi ini, tiba-tiba kembali kepada perkara jahiliah, kembali kepada perkara-perkara khurafat dan sebagainya. Maka sudah tentulah ini satu perkara yang tidak menasabah dan sepatutnya ianya dibanteras. Kena kembali kepada kepahaman bahawa kemerdekaan itu satu bentuk bukan sekadar bebas tanah air, tetapi bebas daripada unsur-unsur jahiliah dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam negara kita. Maka dengan sebab itu, kita kembali menghayati perjuangan pejuang-pejuang alim ulama. Dan kita kembali menghayati bagaimana untuk mewujudkan masyarakat yang saleh, yang membebaskan diri daripada perhambaan kepada sesama manusia, kepada perhambaan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, sebagaimana biasa kita ada 2 sesi perbincangan kita. Saya rasa sesi pertama cukuplah sekadar itu untuk saya membuka ruang kepada sesi yang kedua, iaitu sesi soal jawab. Sesi soal jawab terbuka, sama ada yang berkaitan dengan tajuk kita ataupun luar tajuk pun dibolehkan. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan. Alhamdulillah, baik. Sahabat-sahabat yang dikasihi, sila ruang dibuka untuk kita bertanya apa saja masalah yang kita ada. Silakan. Masa itu emas, puan-puan. Sila. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, saya nak tanya isu yang Palestin yang Ustaz bagi tahu yang minggu lepas mengenai boykot itu, Ustaz. Macam mana ada pendapat yang mengatakan untuk produk-produk Israel sebenarnya dari segi orang Islam sebenarnya dalam agama kalau kita tak boykot pun tidak berdosa. Adakah benar, Ustaz? Apa ulasan Ustaz? Baik. Pertama sekali soal boykot. Boykot. Jadi boykot ini maknanya kita memulaukan lah, kita maksud dia. Memulaukan dalam konteks barangan yang dihasilkan oleh Israel ataupun mereka yang menyokong perjuangan Israel. Dia sebenarnya kalau hukum fiqahnya adalah barang, kalau nak beli barang lah, dilihat kepada halalnya barang tersebut. Apakah dia halal? Maka kalau dia barang yang halal, barang yang suci, maka harus untuk berjual beli. Tetapi dalam konteks Israel ni, ia lebih kepada solidariti. Bukan soal halal haram barang tersebut, tetapi soal kita menyokong perjuangan Israel ataupun tidak. Sebab apabila kita memberi keuntungan kepada Israel,
maka keuntungan itu diberikan kepada perjuangan mereka mengukuhkan persenjataan mereka dan membunuh umat Islam. Maka di situlah satu solidariti penting untuk melakukan boikot terhadap barang-barang yang jelas memberi keuntungan kepada golongan Zionis. Adapun yang tak jelas ni macam mana? Contohnya syarikat-syarikat franchise, mereka tu tak terlibat pun bagi kita kata bagi sokongan ataupun keuangan, maka tak terlibat. Cumanya mereka hanya franchise semata-mata. Jadi syarikat-syarikat yang syarikat-syarikat yang sokong mereka daripada franchise itu, ada syarikat franchise yang tak sokong mereka. Jadi di sinilah timbulnya. So, dari segi kewajarannya perlu kita boikot syarikat-syarikat yang menyokong Yahudi Israel. Tetapi kalau syarikat yang tidak menyokong, maka dilihat kepada jualan dia sajalah. Jualan dia itu adakah makanan ataupun barang yang halal. Maka kalau halal tak ada masalah, boleh ambil. Sebab mereka tidak ada kaitan dengan sokongan terhadap golongan Zionis. Jadi kena dipastikan perkara tersebut lah. Tetapi kalau dipastikan memang betul-betul syarikat, tak kiralah apa juga entiti yang menyokong secara jelas kepada perjuangan Yahudi atau Zionis, maka sebagai umat Islam mestilah ada kekuatan ekonomi dari sudut melumpuhkan mereka dalam konteks menggunakan kekuatan ekonomi, iaitu dengan memboikot, supaya boikot tersebut sedikit sebanyak dapat menolonglah. Kita tak kata ianya dapat menyelesaikan semua masalah, tidak. Tetapi sikit sebanyak dapat memberi kesan kepada ekonomi Yahudi. Seterusnya mereka gagal untuk mendapatkan senjata dengan seberapa banyak untuk mereka menembak umat Islam di Palestin. Wallahualam. Okey. Betul. Terima kasih. Silakan, ada lagi? Soalan, silakan. Assalamualaikum Ustaz, Datuk. Wassalamualaikum. Saya ingin bertanya pada Datuk sebab Datuk Ketua Mufti Pulau Pinang. Akhir-akhir ini kita lihat banyak persoalan yang berkaitan dengan apa yang beri tazkirah tadi tentang ramai yang tidak tahu tentang asal-usul perjuangan bangsa kita untuk memerdekakan Malaysia, di mana kita lihat semuanya daripada alim ulama dan sebagainya. Dan akhir-akhir ini terutamanya di Pulau Pinang, mereka seolah menolak apa yang ada dalam sejarah kita, seolah tidak ada, itu tidak penting. Dan yang saya ingin kemukakan sini, akhir ini diviralkan satu pertandingan, poster pertandingan buku scrap Malaysia untuk kemerdekaan kita, dan gambar-gambar yang ditunjukkan dalam poster itu ialah semua perjuangan Cina. Dan kalau kita letakkan kedua poster propaganda tentera Cina dengan poster pertandingan buku scrap Malaysia, sama, hanya yang satu dalam bahasa Cina Mandarin, satu dalam bahasa Malaysia. Jadi ada di manakah peranan kerajaan kita dalam cuba menyekat perkara ini, sebab dalam poster pertandingan buku scrap Malaysia itu penuh dengan tanda-tanda DAP dan sebagainya. Adakah ini satu perjuangan Malaysia, rakyat Malaysia yang sihat? Terima kasih Ustaz, Datuk Ustaz, saya hanya mengeluarkan kataan perkara ini sebab terlalu banyak terjadi. Ini salah satu daripada yang banyak tentang penolakan mereka kepada perjuangan Islam, orang Melayu dan tanah air kemerdekaan kita. Terima kasih banyak. Maaf kalau tersilap banyak. Terima kasih. Baik, berkaitan dengan kemerdekaan. Kalau kita melihat hari ini apa yang berlaku di kalangan
orang bukan Islam lah itu utamanya. Ada di antara mereka yang bersifat patriotik. Ada antara mereka tidak bersifat patriotik. Jadi patriotik terhadap negara kita lah. Jadi ini realiti yang berlaku. Tetapi perkara yang sangat menyedihkan juga ialah apabila umat Islam itu sendiri yang kadang-kadang tidak bersifat patriotik juga dari sudut untuk melihat negara itu, mencintai negara, untuk memastikan bahawa negara ini diisi dengan sesuatu yang baik. Kalau kita tengok perkara itu dalam satu sudut, ya, memang tidak ada yang akan bersetuju, bahkan tindakan-tindakan itu telah diambil dan akan diambil. Tapi yang sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan ialah kalau kita bicarakan soal kemerdekaan bebas daripada jahiliah ini, kita lihat masyarakat kita tu bagaimana. Budaya hedonisme itu semakin mendapat tempat. Budaya hiburan yang berleluasa sebagai contohnya, yang kebanyakannya orang Melayu, orang Islam yang terlibat. Satu perkara juga yang menghakis semangat kemerdekaan. Kadang-kadang kita sendiri, semangat kita okey, tapi anak-anak kita, saya dapati bahawa kadang-kadang si ayahnya berkopiah, si ibunya bertudung cantik, anak perempuannya pakai seluar jean ketat, pakai t-shirt, berjalan bersama-sama, dia tak ada rasa bersalah apa pun. Dia tak ada rasa sebagai ibu, sebagai ayah, ini anak dia ni, dia kena bentuk. Sebab anaknya ini sudah terikut dengan jahiliah. Dengan pakaian jahiliah yang bukan daripada semangat keislaman. Maknanya di situ masih lagi tidak merdeka. Sebab itu saya mengajak untuk kita melihat kemerdekaan ini dalam konteks yang lebih khusus kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, seterusnya kepada negara kita. Tetapi malangnya kadang-kadang kita tidak sensitif soal-soal yang seumpama ini. Soal-soal membebaskan diri daripada jahiliah. Bebaskan keluarga daripada jahiliah. Iaitu terutamanya dalam konteks apakah kita menurut apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul ataupun tidak. Maka apabila umat Islam itu lemah, berlakulah apa yang berlaku. Sebab itu kalau kita lihat hari ini, orang Yahudi contohnya, kalau kita bicara soal Palestin, mereka bukan kuat. Mereka tak kuat, orang Yahudi tak kuat. Tapi oleh kerana umat Islam seluruh dunia itu lemah, menyebabkan apabila umat Islam seluruh dunia ini belum merdeka dalam konteks yang sebenarnya, walaupun masing-masing dah merdeka tanah air, tapi realitinya kemerdekaan yang sebenar tak dapat. Maka dengan sebab itu, musuh Yahudi, Zionis dengan mudah dapat menguasai ataupun dapat memperkotak-katikkan umat Islam. Itu yang berlaku. Maka dengan sebab itu kita kena melihat dalam konteks bagaimana kita nak memperkasakan. Zaman-zaman dulu kalau kita tengok bagaimana izzah umat Islam itu begitu hebat. Izzah mereka begitu hebat. Sehingga akan digeruni oleh sesiapa sahaja. Sebab apa? Sebab mereka beramal dengan Islam. Disebut oleh Umar Al-Khattab, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa idza bataghaina al-'izzata bi ghairi al-Islam a'azzalana Allah. Iaitu kita satu bangsa, satu golongan. Ya Allah muliakan kita apabila kita berpegang dengan Islam. Tetapi kalau kita mencari kemuliaan dengan selain daripada Islam, Allah Ta'ala akan menghina kita. Maka hari ini kita tengok masyarakat moden di Malaysia ini hari ini, dia melupai ada yang ibu bapa dia tak pernah ambil tahu anak-anak dia, walaupun berpeleseran, walaupun tidak menutup aurat, walaupun tidak solat, dia tak pernah ambil tahu. Yang akhirnya membentuk satu komuniti yang tak ambil tahu. Akhirnya membentuk jiwa yang tidak merdeka, jiwa yang masih lagi terbelenggu dengan. Maka di situ semangat kemerdekaan yang sebenarnya tidak dapat tercapai, tidak dapat diisi. Kita lihat bagaimana
melaksanakan tugas, mempolishkan balik, mengilatkan balik semangat jiwa merdeka dengan ilmu, dengan memastikan bahawa bebas daripada sebarang perkara-perkara jahiliah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi semua orang berperanan dalam setiap peringkat, sebagai keluarga, ketua keluarga, ibu bapa dia berperanan dalam konteks keluarga dia. Kita kena lihat keluarga kita. Macam kata Hasanul Banna, dia kata apa? Ibda binafsik. Mulakan dengan diri kamu dulu. Mulakan dengan keluarga kamu dulu. Jadi begitu juga masyarakat. Masyarakat dia kena cakna. Lihat apa yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Mesti kembali kepada masyarakat seumpama masyarakat lampau yang dulu yang sangat-sangat perhati terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Dan seterusnya juga di peringkat negara yang perlu perhatian juga untuk memastikan bahawa kemerdekaan itu terus dikecapi dengan cara yang benar. Wallahualam. Alhamdulillah. Ada lagi mungkin soalan yang terakhir? Ya, Datuk ya. Soalan yang terakhir, silakan. Ada tak yang nak bertanya? Tak ada. Opah bilang 5 ya. Jika sampai 5 tak ada, maknanya tak adalah. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan itu, tak adalah. Maknanya soalan 2 saja soalan yang kita dapat pada pagi ini. Semua soalan yang membuka minda lah untuk warga-warga emas yang 60-an, 70-an ni Datuk. Memang dah tak mampu nak berbuat apa-apa demi apa dalam konteks memerdekakan diri dari jahiliah dan juga keluarga. Kerana ada yang lebih dominan dalam family kita pada hari ini ya. Iaitu anak ke siapa ke yang kita tumpang duduk bersama. Baik, untuk tidak membuang masa, di sini apa ingin mengucapkan bagi pihak SPAQ, Alhamdulillahirrabbilalamin, setinggi-tinggi penghargaan dari SPAQ ya. Dan juga jutaan terima kasih kepada Sahibus Samahah Prof. Mudia Datuk Dr. Muhammad Suki yang telah sudi berkongsi ilmu pada pagi ini. Dan ilmu itu sentiasa membuka minda kita para warga emas semua. Yang mana kita memang ketinggalan, tak baca paper, tak nak dengar berita, nak masuk tadarus kan. Jadi Alhamdulillah dengan adanya perkongsian ilmu daripada Sahibus Samahah ini, kita melihat dunia kita dan sekeliling kita dan diri kita dan keluarga kita bagaimanakah keadaannya di akhir-akhir zaman ini. Baik, soalan telah pun tamat dan untuk itu kita kembalikan kepada Amalis kepada Sahibus Samahah untuk membaca Kafaratul Majlis dan juga Suratul As. Silakan. Silakan Datuk. Ya, jadi sebagai penutup dan akhirnya sebelum kita tutup, Ya. satu kesimpulan adalah bagaimana kita nak pastikan kemerdekaan itu yang dalam konteks negara kita bermula sebagai kita ada kawan-kawannya kita, anak cucu kita melihat bagaimana solat anak cucu kita, bagaimana kita tu Alhamdulillah dah. Tapi bagaimana anak cucu kita, apakah solat maka dijaga? Kalau solat pun tidak dijaga lagi, maknanya keluarga kita masih lagi terkungkung dalam jahiliah. Tidak merdeka dengan sebenar-benarnya. Juga kita lihat dari auratnya. Apakah keluarga kita, anak cucu kita tutup aurat dengan sempurna? Ataupun masih lagi macam saya sebut tadi, kalau terutamanya anak-anak remaja wanita pakai tudung pendek, seluar sendat, ketat, baju pun ketat, jadi masih lagi jahiliah. Kita masih lagi anak cucu kita dalam konteks jahiliah, tidak merdeka. Maka dengan sebab itu kita cuba islahkan dalam konteks kita. Kalau kita nak bincang bab negara, mungkin kita tak mampu untuk benda yang besar, tapi sekurang-kurangnya kita mampu dalam perkara yang melibatkan keluarga kita ataupun komuniti kita. Jadi apa yang mampu kita laksanakan, kita buat dalam rangka untuk membebaskan daripada jahiliah dan seterusnya kita merdeka dengan merdeka
arti kata yang sebenarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikan kepada kita semua. Jadi kita tangguh dulu program kita pada pagi ini dengan bacaan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Apa.